Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Kes Najib pula. Kita bawa kes Najib. Kes Najib ni tuan-tuan, baik. Semua perlu dirujuk dan diluluskan Najib, kata Peguam Negara, bekas Peguam Negara 1MDB, kata bekas Peguam 1MDB. Bekas Peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa kelulusan Datuk Seri Najib Razak diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB kerana beliau memegang 3 jawatan penting dalam syarikat itu. Jasmine Lu Aiswan berkata, ia adalah satu amalan malas masa beliau menyertai syarikat itu ke semua perkara perlu dikemukakan kepada Najib yang memegang jawatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan pengurusi lembaga penasihat ataupun chair board of advisory bagi 1MDB sebelum mendapat projek boleh diambil oleh 1MDB. Ia merupakan amalan dalam 1MDB untuk setiap perkara dirujuk kepada Najib dahulu. Sebenarnya ia merupakan keputusan seorang individu yang membuat semua keputusan, kata Lu. Bagaimanapun, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata terdapat perbezaan antara ketiga-tiga peranan anak guamnya dan Lu sebagai peguam seharusnya tahu bahawa Najib selaku CBOA tidak boleh membuat keputusan atau Chairman of Board of Advisory tidak boleh membuat keputusan tanpa merujuk terlebih dahulu kepada lembaga pengarah 1MDB. Sebaliknya, anda dengan sengaja tidak mengindahkannya sebagai sebahagian daripada konspirasi untuk memperdayakan 1MDB, kata Muhammad Syafiee. Lu tidak bersetuju dengan cadangan Muhammad Syafiee dan mengasaskan Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta CBOA merupakan individu yang sama dan satu kelulusan daripada beliau merupakan kelulusan daripada ketiga-tiga peranan yang dimainkan pada ketika itu. Ketika menyertai 1MDB, ia sudah menjadi amalan dan kami bergantung kepada penasihat kesetiausahawan syarikat profesional. Jika mereka mempunyai pandangan berbeza, mereka akan melakukan seperti itu, katanya. Mengenai soalan lanjut daripada peguam, Lu tidak bersetuju dengan testimoni oleh pengurus bank Lesnar ketika pembicaraan kes 1MDB Roger Ng di Mahkamah New York mengenai bagaimana beliau merupakan komponen utama yang menghubungkan ahli perniagaan dalam buruan Low kepada syarikat itu. Dia kata Su ni orang tengah lah. So dia kata demikian. Baik, kita dengar perbincangan mereka. Muhammad Syafiee kata, adakah anda sedar anda dilatih pada asasnya untuk membuat dokumen yang tidak sah di sisi undang-undang untuk menjadi sah? Lu kata saya tidak sedar. Muhammad Syafiee kemudian membaca petikan daripada testimoni Lesnar di Mahkamah New York dan menyatakan Lu tidak gembira dengan jumlah wang yang akan diterima daripada 1MDB kerana ia tidak mencukupi, dan Lu berkata beliau tidak bersetuju terhadap sebarang kenyataan itu. Najib menghadapi pertuduhan dalam kes 1MDB. So, menurut Lu di dalam kes ini, Lu adalah peguam yang terlibat dalam pembentukan dokumen di dalam kes 1MDB. Di dalam 1MDB Lu ni adalah peguam bagi 1MDB dan tugas beliau adalah menyediakan dokumentasi berkenaan dengan apa-apa berkaitan dengan projek, dengan MOA ke agreement ke memorandum of understanding sewaktu dengannya lah di dalam 1MDB. Now, dia mengatakan bahawa dan kepentingan Lu ni adalah untuk melihat adakah sebenarnya, sebab dalam Lesnar punya kenyataan dia mengatakan bahawa sebenarnya Lu ni memain peranan memperdayakan Najib, memperdayakan Najib, menipu Najib. Okay? Dalam kes 1MDB, iaitu Lu ni lah yang sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menipu Najib. Dan sebelum ini Lu ni adalah antara orang yang tak boleh nak dijumpai. Kan, tak boleh nak dijumpai. Okey, kenapa? Sebab beliau telah melarikan diri. So dia yang tak boleh jumpa Lu, kemudian Jolo dan juga Lu ni tak boleh nak dijumpai sebab mereka melarikan diri. So sekarang ini Lu telah kembali dan satu lagi Roger Ng. Roger Ng telah kembali untuk memberi keterangan. Lu juga telah kembali untuk memberi keterangan. Dan kedua-dua mereka mengatakan secara konsisten bahawa 1MDB ini sebenarnya disedari, diketahui dan juga di bawah kawal selia Najib. Nah, kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Sebab kalau sekiranya benar Najib itu tidak diperdayakan, tidak ditipu berkenaan 1MDB, dan beliau mempunyai kuasa dan mempunyai setakat satu kuasa, tetapi juga pengaruh, influence
kuasa satu, tapi influence terhadap sebarang keputusan 1MDB, bermakna sebarang wang atau dana yang masuk ke dalam akaun beliau, maka dana itu adalah dana rasuah dan juga dana apa orang kata amla, di bawah amla, kesalahan di bawah amla. Dan beliau boleh didapati bersalah di bawah kes ini, sebagaimana beliau didapati bersalah di bawah kes SRC. Nah, ada orang tak puas hati bukan kes inilah, sebelum ini, apabila orang mempersoalkan tentang KWAP. Saya kata antara perkara sekarang ni SRC saman Najib berkenaan dengan 4 bilion yang dikatakan ditipu daripada wang KWAP, kumpulan wang amanah pencen. Okay. Ada orang tak puas hati lah kenapa kait dengan Najib dan sebagainya. Sekarang ni hakikat itu adalah hakikat. Saya hanya komen, saya hanya paste berdasarkan apa yang ada di dalam kenyataan akhbar dan juga kenyataan mahkamah. Sebaliknya saya kena tegur, tapi tak apalah. Valid. Saya tak kata valid lah, tapi tak apalah, hak dia untuk menegur saya. Cuma saya nak cerita macam ni. Baiklah, tentang KWAP, ada orang hantar artikel dengan saya, dia kata, kenapa nak tukar KWAP tu kepada KWSP, dia kata. Sedangkan KWAP pun duit pencen diletakkan dari KWAP dan duit itu digunakan untuk membayar pencen sepanjang tempoh tersebut. Jawapan mudahnya kita kata, satu, duit KWAP pun kena sakau. Dalam kes SRC saja, Najib dikatakan disaman, kes SRC ni berkenaan dengan duit KWAP tau, antara lain. 4 bilion berkaitan dengan duit KWAP. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kes KWAP, dalam pencen tu sendiri, kalau kita nak tahu, tuan-tuan, ini saya dapat maklumat direct. Pada tahun 2024 ini, kerajaan menanggung untuk pencen sahaja lebih kurang 30 bilion. 30 bilion. 10%, kurang daripada 10% daripada bajet negara kita berjumlah 300 bilion. Okay? So, 30 bilion. Now, jangkaan sebab pada tahun 2040 nanti kerajaan akan menanggung lebih kurang 100 bilion daripada jumlah pencen saja. And that is one of the reasons kenapa kerajaan sekarang ini, bukan sekarang ini, sebenarnya benda ini dah dilihat even pada zaman Najib dahulu lagi, untuk kita nak tukar pencen kepada KWSP. 100 bilion itu 1/3 lebih. Itu 1/3 itu bajet negara. Nah, kenapa jadi macam tu tiba-tiba naik, dan duit KWAP yang dilaborkan itu tak cukup nak bagi pulangan untuk nak cover pencen itu. One of the main reasons is actually, salah satu reason dia, dulu masa kita buat pencen awal-awal tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an dahulu, 80-an even, jangka hayat rakyat negara kita tak panjang. Pada masa itu, kalau saya ingat saya, masa saya kecil, jangka hayat rakyat negara kita 60 lebih on average, 60 plus, 60, 65. Lelaki 60, 61, perempuan 65, 66, 65, 66. Sekarang ini jangka hayat lelaki di dalam negara kita adalah 73 tahun average, dan jangka hayat wanita adalah 78 tahun average. Pada tahun 2040 jangka hayat kita akan meningkat ke 80 tahun. Bermakna kalau dia pencen pada umur 55, dia ada 25 tahun untuk hidup sehingga 80, tuan-tuan. Dia serve 20-30 tahun, dia kerajaan tambah lagi bayaran gaji dia sehingga 20 kali 5 ke 30 tahun. Ada yang kata kat saya pencen 60%. Saya dah check, pencen tak 60%, tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin ada tempat yang 60%. Ayah saya pegawai kerajaan, pencen juga. Pencen, tapi dia pencen pangkat rendah lah. Pencen dia pun tak sampai 1,000 kot ke 1,000 macam tu. RM1,000 je pencen dia. Tak banyak, tak besar lah. Kan? Tapi poinnya adalah, akhirnya kena tanggung lah, kerajaan kena tanggung jumlah tersebut. Dan saya dah sebut, saya ada semalam, saya jumpa ada seorang kawan saya lah. Saya borak dengan dia. Saya kata kat dia, tapi dia gaji besar lah. Saya kata, kira-kira saya calculate, by the time dia pencen, dia ada lebih kurang 2 juta ringgit dalam akaun dia. So saya tanya dia, you nak keluar duit ni habis ke? You nak keluar bulan-bulan? Keluar bulan-bulan macam mana? Dia kata dia tak tahu pun. Okay, keluar bulan-bulan ni dia keluar di dividen. Dividen you keluar setahun. You keluar dividen setahun. So daripada dividen setahun itu, you boleh belanja bulan-bulan sebenarnya.
Oh ya ke? Boleh ke? Dan juga saya baru dapat tahu juga di dalam apa orang kata, di dalam KWSP ada package pencen sebenarnya, di mana KWSP bayar kita bulan-bulan. Saya pun baru tahu juga sebenarnya. Tuan-tuan boleh pergi ke KWSP terdekat dan tanya tentang perkara ini. Bagi yang ada KWSP je lah. Yang tu selepas anda mencapai usia 55 ke 55 tahun ke atas lah. Kita boleh tetapkan sampai umur kita berapa, 80 ke, kita terima duit tersebut, duit pencen tu. Dan kita tak kacau prinsipal. Maksudnya katakanlah simpanan tuan-tuan 2 juta, 800 ribu, 500 ribu, 200 ribu, dia tak kacau. Sampai kita tempoh setelah 80 tahun, baru kita akan keluarkan contohnya. So, perkara itu ada. Dan tuan-tuan boleh gunakan. Dan saya kata, kalau sekiranya, kenapa dia kata tak perlu keluar? Yalah, katakanlah you pencen umur 60. 60, mungkin 60 sihat lagi. Umur usia kita panjang kan. InsyaAllah lah kan. Kalau ajal tak sampai awal. Tapi kita tak tahu umur kita 80 bagaimana. So bayangkan, katalah you ada 2 juta. By the time you 80, tiba-tiba you sakit. Sakit memerlukan rawatan. Insurans tak cover tau. You umur 80, insurans dah tak cover. Premium pun mungkin dah tinggi. So at that time, at least you have that money untuk make yourself comfortable lah. Katakan mungkin nak hidup ni, takkan hidup selama-lamanya. Make yourself comfortable. Atau make the right arrangement. Kan, make the right arrangement. So, something is there lah untuk kita difikirkan. Dan kita ni tuan-tuan, kita ni tak berapa, kita orang Melayu kita lah, bab macam ni memang kita out. Itu saya buat medical check up tau. Ni nak cerita jugalah. Saya buat medical check up sajalah. Kenapa buat medical check up? Saya sebab yalah, kita dah 40 lebih ni, kita kena buat medical check up. Atas 40 ni, kalau boleh tiap-tiap tiap-tiap tahun kita buat. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh pun 2 tahun 3 tahun sekali kita kena buat. Majority saya tengok kat dalam tempat medical check up tu, majority adalah Cina. Majority Cina. Adalah sefiu beberapa orang Melayu, beberapa orang India, tapi majority Cina. Daripada segi kesihatan, daripada segi keuangan, Cina ni lebih aware daripada kita sebenarnya. Daripada orang Melayu kita ni. So, yalah, mungkin kita ni kata, alah tak apalah kan, dah ajal nak buat macam mana. Ya, tapi Tuhan suruh kita berusaha kan? Tuhan suruh kita berusaha. So, tuan-tuan, berusaha lah, insyaAllah. Okay. Habis kat situ, bebel panjang pula aku kan.